Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera satu Malaysia kepada semua rakan-rakan dan urustia yang berada di dalam Third International Multidiscipline Conference on Education, Innovation and Social Science 2022 IMCEIS. Okay. Alhamdulillah kita diberi peluang untuk membentangkan satu lagi kertas kajian yang bertajuk Pembinaan Kerangka Konseptual, kajian mengenai rangka kerja pembangunan ilmu metakognitif untuk World-Based Learning WBL Politeknik Malaysia. Saya Teknologis Dr. Haji Zunwan Nasbil Muhammad selaku pembentang hari ini, dan rakan-rakan penyelidik saya Dr. Hajah Warosmiah binti Nuan Omar, Puan Nurul Huda binti Muhammad Saleh, dan juga Profesor Madya Teknologis Dr. Saiful Nizam bin Putih. Untuk pembentangan pada hari ini, saya akan cuba menghuraikan secara lebih detail berkaitan dengan pengenalan, kajian kepustakaan, metodologi, dan juga kesimpulan dan juga cadangan. Untuk maklumat hadirin yang ada, saya daripada Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Jadi sedia maklum bahawa kami merupakan tenaga pengajar di Politeknik yang sudah tentunya adalah salah satu daripada institusi yang melaksanakan program TVET. Jadi kita faham bahawa TVET ini merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang mempersiapkan diri seorang pelajar itu untuk ilmu dan juga kemahiran yang sangat berkaitan dengan pekerjaan dan juga bakal dicuburi. Justru pendidikan ini merupakan salah satu daripada pendidikan yang berteraskan kepada teknologi dan juga sains. Selain daripada itu, ia juga merupakan satu tempat latihan berkemahiran, melaksanakan aktiviti praktikal serta membangunkan modal insan yang bersifat soft skill yang tinggi serta berpengetahuan dalam alam pekerjaan yang related dengan sektor-sektor ekonomi dan kehidupan sosial. Jadi di tempat kami, World-Based Learning adalah nama yang sinonim dengan program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik Perubatan yang dijalankan di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, di mana dia merupakan salah satu kaedah pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran teori dan amali secara serentak agar pelajar dapat menjalani kursus yang membabitkan kemahiran. Pelajar-pelajar yang menjalani kursus yang membabitkan work-based learning. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, di Politeknik Sultan Salahuddin kita memperlihatkan program dijalankan selama 3 tahun. Kita punya ambilan ada daripada pelajar diploma kejuruteraan elektronik, dan mereka akan melaksanakan program degree selama 3 tahun, di mana 2 tahun berada di Politeknik dan setahun berada dekat industri. Setahun itulah yang kita kenali sebagai pelaksanaan work-based learning. Objektif kajian ini pada keseluruhannya adalah untuk membangunkan kerangka metakognitif bagi program WBL yang dilaksanakan di Politeknik 1 Malaysia. Walau bagaimanapun, sebahagian kecil daripada objektif kajian kami untuk pembentangan pada hari ini, saya melihatkan kepada kerangka konseptual, salah satu perbincangan yang kita akan laksanakan pada sesi ini. Jadi hasil daripada kajian-kajian yang lepas, kita dapati bahawa banyak negara-negara yang telah pun melaksanakan dan menggunakan kaedah work-based learning ini dalam pembelajaran mereka, yang mana tujuan adalah untuk meningkatkan tahap kemahiran pelajar bidang kemahiran masing-masing ataupun bidang yang tertentu seperti di Europe dan juga Amerika Syarikat. Ini pun telah pun diambil langkah yang sangat baik oleh Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti yang mengadakan dialog industri kali pertama pada 2006 yang lepas, dan telah pun melangkah kepada pembangunan program yang berasaskan WBL. Jadi pada 2007 diploma di Kolej Komuniti telah pun dibentuk. Seterusnya pelaksanaan WBL ini telah pun dilaksanakan di Politeknik, dikenali sebagai program
Diploma Lanjutan Politeknik permulaannya 2010. Okey. Dan daripada pelaksanaan tersebut sempat saya membuat beberapa pembentangan memperihalkan kerjayaan program-program diploma lanjutan ini, seperti di Chungnam University Korea Selatan dan juga Daito University di Jepun. Sesi perbincangan sangat-sangat baik sekali. Manakala kajian-kajian yang berkaitan dengan metakonektif pula telah pun dilihat secara lebih mendalam. Okey, kalau kita lihat kajian-kajian yang lepas yang dipelopori oleh penyelidik Flavor 1979, Moti 2017, Clark 2018 dan juga Jun 2019 telah melihatkan bahawa kejayaan metakonektif ini sebenarnya teradung di dalam pembangunan penilaian yang dilaksanakan secara rubrik dan juga pendedahan secara berterusan daripada kemahiran yang related dengan bidang masing-masing. Dan metakonektif ini sangat-sangat memberikan satu proses penghasilan yang lebih mendalam apabila beberapa kerangka konseptual yang telah pun dibuat secara lebih terperinci oleh penyelidik dahulu yang melihatkan bahawa banyak elemen-elemen yang perlu dihayati, perlu diterapkan di dalam satu-satu bidang yang bersesuaian untuk membolehkan ia memacu kepada keperluan industri. Itu yang penting terutamanya kepada WBL kita, yang mana sebahagian besar daripada keperluan industri datanya daripada bergantungan di antara institusi dengan keperluan di industri itu sendiri. Ini banyak dilihat setelah kita membuat beberapa penyelidikan dengan menggabungkan kepakaran yang ada di peringkat pembangun program, pakar kepada pelaksana program di peringkat akademik dan juga pakar di peringkat industri. InsyaAllah kita akan terangkan lebih detail. 3 fasa besar. Jadi saya telah dapat menguraikan secara ringkas intipati daripada apa yang telah pun kita dapat daripada pelaksanaan ini. Yang pertama iaitu penghasilan kerangka konseptual kajian. Ini sangat penting kepada kita untuk melihat bagaimana pengalaman dan juga penglibatan pihak-pihak yang melibatkan kumpulan WBL dekat industri dan institusi ini memberi satu domain yang sangat besar kepada proses pelaksanaan WBL. Dan juga ada sokongan-sokongan yang dipanggil sebagai efikasi kendiri, di mana sokongan-sokongan itu sebenarnya melihat kepada keperluan-keperluan yang membolehkan elemen-elemen yang ada di dalam setiap proses pelaksanaan WBL itu menjadi satu kerangka yang sangat besar dalam proses pelaksanaan sebenar. Dan akhirnya daripada kajian yang kita telah buat, kita dapati dan kita telah pun membangunkan satu kerangka metakonektif dalam pelaksanaan WBL, yang mana kerangka ini kita letakkan dia sebagai satu model yang sangat baik, yang kita kenali sebagai model bersepadu Work-Based Learning Polytechnic, ataupun kita letak akronimnya sangat BEU WBL Integrated Model. Baik, saya akan pergi kepada input yang sebenar dalam kerangka konseptual ni. Jadi dalam elemen untuk pembentukan proses untuk melihat model bersepadu ni, sebenarnya datanya daripada program tu sendiri. Kami di penyelidik telah pun membuat satu penganalisaan data-data yang dibuat oleh mentor dan juga pensyarah penilai yang hadir ke industri. Mereka menilai kerja-kerja yang dibuat oleh pelajar dan juga mentor yang menilai kerja-kerja yang dibuat oleh pelajar di dalam 1 tahun WBL dilaksanakan, di mana setiap semester kita letakkan 20 minggu sebagai proses pembelajaran di lapangan. Jadi dalam proses tersebut kita mendapati bahawa apabila pensyarah dan juga mentor memberi penilaian, banyak perkara yang kita dapat daripada data yang kita perolehi. Itu input yang sangat besar kita perolehi. Seterusnya kita lihat sendiri, kita membuat satu proses juga kepada pelajar-pelajar yang sedang melaksanakan WBL secara berasingan. Dan input juga kita dapat daripada mentor-mentor yang telah pun hampir 10 tahun bersama dengan Politeknik untuk membantu dalam proses pelaksanaan WBL.
Dan yang terakhir, kita juga bersama dengan pihak-pihak pelaksana, iaitu juruteknik, jurutera, secara tidak langsung yang membantu dalam proses pelaksanaan di industri. Jadi semua elemen dan domain yang kita telah jumpa semasa kita buat pelaksanaan temu bual dan juga analisis data, kita telah proses secara langsung kepada elemen kualitatif dan kuantitatif. Dan daripada situ sebenarnya kita telah membentuk satu kerangka metakognitif dalam pelaksanaan. Ini salah satu daripada proses yang sangat lama diambil juga, iaitu hampir 6 bulan untuk kita menyelesaikan perkara yang melibatkan data-data kualitatif dan kuantitatif. Seterusnya, saya nak terangkan sedikit berkaitan bagaimana kita melaksanakan proses ini. Daripada apa yang tuan-tuan tengok, peringkat 1 membiasakan diri dengan data, iaitu bagaimana kita telah pun memproses data-data yang kita perolehi daripada proses penilaian tersebut dan membentuk domain-domain apa yang telah pun kita perolehi apabila kita melihat kepada pakar-pakar yang kita jemput untuk bersama kita. Jadi koordinasi di antara apa elemen yang ada dalam kecemerlangan pelajar itu, kita relate dengan penglibatan pakar akademik, pakar industri dan pakar pelaksana dalam proses temu bual tersebut. Jadi apa yang kita telah perolehi, kita mendapati banyak perkara yang positif yang berada di dalam pelaksanaan WBL ni. Dan dalam pelaksanaan ini kita telah tema-temakannya dan kita buat proses untuk menentusahkan bahawa adakah perkara-perkara yang telah dilaksanakan oleh mentor dan juga dilaksanakan oleh pensyarah serta pengurusan adalah yang terbaik kepada pelajar kita. Dan Alhamdulillah, hasil daripada kita punya kajian ni melalui temu bual tadi, kita telah mendapat satu domain yang sangat bagus untuk kita menghasilkan kerangka. Jadi step ini kita telah lalui dalam proses yang saya sebut tadi, dalam 3 fasa yang kita lalui tersebut. Jadi daripada kerangka konseptual yang kita telah bentukkan tadi, secara umumnya, dan kita telah bentuk metodologi yang telah seperti saya paparkan tadi, hasil daripada kita menganalisa data yang diperolehi, kita mendapati bahawa WBL ni sebenarnya hadir melalui 3 domain yang utama, iaitu daripada pengetahuan, soft skill dan skill yang telah digarap daripada gabungan 3 perkara utama, iaitu daripada perancangan institusi, perancangan industri dan juga adanya pelajar di situ. Jadi kalau kita lihat kombinasi di antara institusi, industri dan juga student, kita memperolehi 9 perkara utama yang kita perolehi. Yang pertama adalah kombinasi di antara institusi dengan industri. Kita memperlihatkan kepada keperluan industri itu sendiri. Apa yang diperlukan adalah industry needs. Yang kedua adalah kepakaran mentoring, employability yang tinggi. Dan yang keempat adalah industry academic rules. Jadi itu adalah kombinasi di antara institusi dengan industri. Manakala industri dengan student pula, kita dapati kemahiran pelajar itu dinilai. Seterusnya kita lihat di gabungan di antara kepentingan industri dengan pelajar, kita dapati ada 3 perkara utama, iaitu penilaian, sustainability dan juga enhancement yang sangat penting. Dan apabila kita melihat di antara student dengan institusi pula, apa yang telah pun terhasil adalah new skill. Ini yang kita tunjukkan dalam TVET kita. Yang kedua adalah student outcome, kelebihan yang ada pada pelajar kita. Dan yang ketiga adalah new knowledge yang ada di lapangan ataupun di industri itu. Jadi apa yang telah dibuat oleh kerangka konseptual tadi, akhirnya terbentuklah BEU-WBL Integrated Model. Jadi ini salah satu daripada kerangka yang sangat penting dalam proses untuk mendapatkan satu model yang sangat bersepadu untuk membantu politeknik mencemerlangkan lagi
proses pelaksanaan WBL, terutamanya kepada program-program yang melibatkan industri-industri yang sangat hebat di Malaysia ni. Secara keseluruhannya saya dapat nyatakan bahawa pembangunan ilmu metakognitif untuk WBL Politeknik ini telah pun menghasilkan satu model yang kita kenali sebagai BU WBL Integrated Model. Yang seterusnya saya boleh nyatakan juga model yang telah dihasilkan ini adalah gabungan 3 domain utama, iaitu institusi, industri dan juga pelajar, yang membawa kepada 9 elemen di dalam proses pelaksanaan WBL. Dan yang terakhir saya juga boleh menyatakan bahawa hasil kerangka yang utama yang tadi, kita telah membentuk ataupun menghasilkan model melalui kepelbagaian rujukan kepakaran yang telah menggabung jalin pengalaman, pengetahuan dan kemahiran masing-masing, terutamanya pakar-pakar akademik, pakar-pakar industri dan juga mereka yang melaksanakan WBL di industri. Jadi sumbangan ini akan membawa lebih manfaat kepada pihak institusi dan juga kepentingan kepada industri untuk memastikan bahawa keperluan industri terhadap kemahiran yang ada datangnya daripada pelaksanaan program di Politeknik. Akhir saja daripada saya harap salah satu daripada apa yang diberikan ini mendapat satu manfaat kepada semua yang ada dan juga kepada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih.